dekat luar negara kita, dekat belah-belah Eropah tu dah telah berjaya menghasilkan organ. So basically dalam sains, badan kita ni bila kita nak apa tu, masukkan organ orang lain ke dalam badan organ seorang ni pesakit ni, dia nak kena ada satu panggil senang cerita kita panggil imun lah. Imun badan kita ni dia nak terima ataupun nak tolak benda tu. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke podcast kita pada kali ini. Alhamdulillah kita akan start sembang-sembang kita pada hari ini, tapi sembang-sembang hari saja. Okay. Isu semasa yang selalu ingin saya bawakan dan bincangkan pada hari ini ialah isu yang menimbulkan banyak persoalan, iaitu berkaitan dengan pengklonan manusia. Jadi bila kita sebut pasal pengklonan manusia saya pernah dengarlah pasal satu isu yang berkaitan, iaitu berita tentang kelahiran bayi perempuan hasil dari pengklonan manusia pertama di dunia pada 26 Disember 2002. Jadi tapi benda tu sudah 22 tahun berlalu dan masih tak ada sebarang bukti yang menunjukkan bahawa bayi itu pernah wujud ataupun wujud. Okey, kembali lagi pada topik tujuan utama kita pada podcast kali ini, iaitu apakah kemajuan teknologi pengklonan manusia ni membawa kemajuan, memberikan kebaikan dan keburukan dan pandangan agama Islam tentang pengklonan manusia. Kali ini podcast saya akan dibawakan oleh 3 orang ahli panel, yang pakar dalam bidang ini. Nampaknya para pendengar dan penonton ingin tahu tentang siapa yang bersama kita kali ini. Saya Umay dan bersama saya kali ini ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia beri Nik Dazman Siddiqui bin Muhammad Nasir. Asal usul lahir kat Kedah. Sekarang tengah belajar dekat MJII. Umur masih lagi 18 lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Zamirul Amal bin Aslizam, asal daripada Seremban Negeri Sembilan. Saya sekarang telah belajar di MJII, Mara Japan Industrial Institute Beranang, dan umur sekarang 18 tahun. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Ifah Mustaqim bin Kamarul Arifin. Asal-usul saya lahir di Kelantan tapi membesar kat Selangor. Menetap kat Selangor dah lebih 15 tahun. Saya sekarang berada dekat MJII Beranang dan umur saya masih 18 tahun. Okey. Tanpa kita membuang lagi masa, kita akan mulakan podcast kita dengan membincangkan soalan-soalan yang paling asas tentang pengklonan manusia. Okey, pengklonan manusia. Apa yang dimaksudkan dengan pengklonan manusia ni? Jadi, boleh awak terangkan? Secara basicnya, manusia ni kita tahu kalau nak menghasilkan seseorang manusia, kita kena buat satu intercourse lah. Intercourse ni iaitu lelaki dan perempuan bersetubuh dan melahirkan anak. So itu asas sekali penciptaan manusia yang diterapkan dalam Al-Quran dan sebagainya. Okey, pengklonan manusia ni different. Dia berbeza daripada apa yang selalu kita dengar. Yang ni, apa yang dia buat, dia ambil sel telur, dia masukkan dekat dalam sel tubuh yang sudah tidak mempunyai nukleus. So dia akan menghasilkan satu embrio yang mempunyai genetik yang sama dengan sel telur tadi. So maksudnya manusia tadi tu dia ada dua. Dia ada dua. Manusia yang sama, genetik yang sama. Tapi dekat sini bukti yang macam tadi Umay cakap, bukti kewujudan manusia klon tu belum dapat diketahui lagi lah. So masa sekarang tak pasti. Tak ada ketentuan yang menunjukkan bahawa ada manusia yang dah telah berjaya diciptakan melalui pengklonan manusia ni, atau lebih dikenali sebagai somatic cell nucleus transfer. Okay. Tapi yang dekat haiwan,
haiwan dia dah berjaya menciptakan klon menggunakan somatic sel nukleus lemfa ni. Haiwan apa tu? Haiwan tu famous dengan nama dia Dolly. Dia biri-biri Dolly. Yang ni kalau buka buku bio, buku bio pun kita belajar pasal benda ni. Sebab benda ni dah maju kan, benda dah masuk level-level Bio sekolah menengah. bio sekolah menengah. Saya tak belajar pasal Tak apa. Nanti kita go through slow. Okay. Pengenalan tu Ni maknanya benda ni dia seakan-akan menciptakan manusia yang baru lah dengan genetik yang sama. okay. Basically dia menciptakan manusia yang baru menggunakan genetik yang sama. Macam saya cakap tadi, dia guna sel telur masukkan ke dalam sel badan yang dah tak ada nukleus. So dia akan, manusia ni dia saintis ni lah, dia akan menghasilkan genetik yang baru daripada sel telur tadi tu. Macam tu. Okay, so inilah penggunaan manusia, dia jadi clone. Dah macam movie. Saya dengar ramai cakap yang sebenarnya manusia ni membawa kebaikan, banyak kebaikan. Okey. Boleh beri sedikit pencerahan, Cik Irfan? Cik. Okay. Formal ni kena formal. Okey, baiklah, tentang perkara ini dia ada banyak kebaikan, tapi salah satunya dan sering diketengahkan ialah potensi teknologi ini dari segi perubatan. Bayangkan kita boleh mengklonkan organ badan seperti jantung, buah pinggang dan hati daripada pesakit yang mempunyai masalah ini, dan daripada ini kita dapat mengatasi masalah penolakan organ dalam badan yang mungkin dapat dielakkan. So basic berdasarkan apa yang Irfan cakap tadi, dapat apa tu, menghasilkan badan sel-sel organ badan. So dalam sains kita ni dah, maksudnya dekat luar negara kita, dekat belah-belah Eropah tu telah berjaya menghasilkan organ. So basically dalam sains, badan kita ni bila kita nak masukkan organ orang lain ke dalam badan organ kawan, seorang ni, pesakit ni, dia nak kena ada satu panggil, senang cerita kita panggil imun badan kita ni, dia nak terima ataupun nak tolak benda tu. So badan kita dia tak boleh terima semua benda. Faham tak? Macam kalau contoh bakteri yang masuk kat dalam badan kita, dia akan, ni bahaya ni, dia akan tolak benda tu. Dia akan usaha untuk keluarkan benda tu daripada badan kita. Kalau macam organ ni pun sama lah. Maksudnya dia kena ada spesifik organ yang genetik tertentu untuk masukkan ke dalam badan macam ni. Bila kita dah ada teknologi pengklonan ni, so dia akan menjadikan benda ni lebih mudah lah. Okay. Penolakan imun. Okay, penolakan imun ni dia macam benda yang badan kita tak boleh terima, dia akan tolak benda tu. Macam saya cakap tadi, saya bagi contoh, jantung bukan jantung kalau dah tak jantung mati kan. Ginjal. Okey, ginjal. Kawan dah pesakit ni dia dah tak ada ginjal. So dia klon ginjal dia lagi satu. Manusia ni kita tahu dia ada 2 ginjal kan. So dia klon ginjal dia lagi satu, isi tempat kosong ginjal dia yang dah tak ada tadi tu. Okey. Hebat kan sains. Tapi antara ni lah, kepada pasangan yang dia tak boleh dapat anak melalui persetubuhan ataupun secara normal antara lelaki dan perempuan, teknologi ini boleh memberikan mereka peluang untuk mempunyai anak daripada genetik salah satu daripada mereka. Mungkin dia orang ada masalah kesuburan atau sakit lain yang
menyebabkan dia tak boleh ada anak dengan persetubuhan. So takdir ini boleh memberikan mereka anak walaupun bukan daripada dulu terus, tapi antara salah satu daripada mereka. Okey. Jadi semua kebaikan tentang pembangunan manusia ni mesti ada risiko kan? Dah of course dia ada ni risiko. Setiap pemilihan mesti ada risikonya sendiri kan. Walaupun benda ni dia sangat menarik, tapi dia punya risiko untuk kepada keburukan itu lebih besar. Sebab itu kita perlu mengambil kira dalam segi etika dan perundangan yang akan timbul. Okey. Baik. Okey, bagaimana pula dengan rasa takut manusia terhadap pembangunan manusia ni? Apa kesan dia pembangunan manusia? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kesan pada perkelanan manusia ni sangat banyak. Dan ada juga saya ambil sedikit lah daripada kata-kata daripada Syekh Yusuf Al-Qadrawi mengatakan bahawa setiap sesuatu yang diberi itu adalah daripada Allah. Contohnya seperti klon yang dibuatkan oleh manusia ni, bila manusia melakukannya, adakah roh ataupun jiwa itu menjiwai terhadap klon tersebut? Sebab yang seperti kita tahu dalam Islam, surah Al-Hijj ada Allah mengatakan Allah membuat manusia daripada tanah dan memberikan ruh kepadanya. Maka daripada sudut pandangan Islam, klon manusia ini mungkin menjadi, tapi adakah ruh tersebut ada jiwa? Dari segi nafkah, macam mana yang Ustaz? Okey, pada segi nafkah, klon ini tidak melibatkan isu persetubuhan antara lelaki dengan perempuan. Jadi apabila anak tersebut dilahirkan, nafkah tiada terhadap dia. Jadi dalam hukum dia adalah haram. Bagaimana pandangan agama Islam tentang pembangunan manusia? Pada pandangan agama Islam lah, perkelanan manusia ni sepatutnya tidak boleh dilakukan, kerana kita sebagai umat Islam perlulah mengikut kehendak Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dalam surah Az-Zariyat Allah mengatakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan agar kita mengingat kepadanya. So nak tanya sikit lah, kalau hukum klonkan manusia ni haram kan, apa hukum kalau kita klon organ badan manusia tu? Bagi saya banyak pada part Islam untuk mengklonkan organ setiap sesuatu itu mestilah bertujuan. Jika ianya baik dan bagus terhadap seseorang itu, maka boleh diteruskan. Kerana ada juga hadis Nabi yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adaful iman. Jika kita melihat sesuatu kemungkaran, kita perlulah menegur melalui tangan. Jika tidak mampu, kita menegurnya melalui lisan, dan seterusnya kita bergantung kepada iman seseorang tersebut. Ustaz, tadi Ustaz ada kata dalam pasal luar kan? Ya. Jadi dalam konteks Islam ni, adakah kelainan manusia mempunyai roh di orang sendiri? Seperti yang kita tahu, roh itu bukan diberikan oleh manusia, kerana sesuatu tersebut hanyalah berkehendak oleh Allah.
Jika Allah mengata kun fayakun, maka jadilah ia. Apakah manusia di zaman sekarang ni boleh menerima kumpulan manusia ni? Saya rasa ramai juga masyarakat tidak suka dan tidak menyokong dengan keluaran manusia ni, oleh kerana setiap manusia perlulah mengikut pada ajaran Islam seperti berkahwin dan bernikah agar anak tersebut layak mendapat nafkah daripada ibu bapanya. Saya nak tambah sikit lah. Apa tadi soalan? Pandangan masyarakat kan. Okay, pandangan masyarakat. So basically dia setengah masyarakat, dia tak semua yang menolak. So ada serta-serta masyarakat yang ambil positif sama benda ni. Contoh dalam bahagian tertentu dia melihat pada aspek yang positif, seperti mengklon macam saya cakap tadi, mengklon organ-organ, kalau organ. So benda ni akan bawa kepada benda positif lah, akan bawa kebaikan kepada manusia. So tak semua yang menolak, ada yang certain yang mengambil ambil kebaikan daripada ni lah, pengklonan ni. Bidang pertanian macam mana lah? Bidang pertanian. So kalau bidang pertanian ni senang, dia boleh kalau nak kata pengklonan ni, sebab kita dalam 50-50 sama ada dia hidup ataupun dia mati, kita tak tahu lagi dia macam mana perjalanan hidup dia. Kita tak tahu sama ada manusia ni boleh bertahan lama ataupun tak. Sebab kalau bidang pertanian ni kita nak tengok daripada jumlah orang yang ni lah, buat padi apa semua kan. So basically not sure about it, sebab dia 50-50. Apa lagi keburukan antara kumpulan manusia? Saya jawab. Okay, keburukan keburukannya yang paling obvious sekali kita nampak gagal lah. Bila gagal tu sebab kita dah ambil sel telur, kita dah ambil sel tubuh. Dia bila gagal tu macam merugikan lah, sebab kita dah guna banyak benda kan. Lagi satu, kita perlukan kos yang mahal lah nak buat benda ni. Dia sebab barang-barang yang digunakan tu pun bukannya murah, benda mahal lah. Takkan nak pakai jarum cucuk pula kan. Dan saya rasa kesian lah dekat anak tersebut jika dilahirkan. Kemungkinan dia boleh jadi cacat, pendek. Mati tak dah dia 3 bulan dah mati. Siap budak tu. Okay. Lepas tu keburukan Ada tak risiko orang menyalahgunakan kumpulan manusia ni? Oh, risiko untuk risiko penyalahgunaan pengklonan ni boleh jadi Buat kejahatan berlandaskan alasan dengan kumpulan manusia. okey, risiko dia boleh jadi. Bayangkan kau ada kembar yang muka macam kau, tapi kau suruh dia kau nak kena tangkap ni, nak masuk lekap. Tapi kau buat klon diri kau, kau hantar dia yang masuk lekap, kau bebas lagi, kau boleh lagi buat jahat. Risiko dia tu. So dia macam memang bahaya benda ni. So kita patut menggaris panduankan benda ni. Tak semua orang yang boleh buat. So okay, macam tu lah. Kita tak boleh biarkan ilmu ni sampai ke pihak yang salah lah. Okay. Ini mungkin ada orang yang gunakan kumpulan manusia ni di mencuri organ mencuri organ dibuat. Boleh tapi kalau nak cakap kalau bila dah boleh mengklon ni, rasanya ekonomi ni pun dah akan jadi ni kan. Sebab bila kita dah boleh klon, siapa je nak beli organ? Rasanya dia boleh kurangkan kes penculikan budak-budak. Dia dah ada kebaikan kat gitu. Bila dia dah boleh klon, kenapa orang nak beli? Kenapa doktor-doktor nak beli organ? Kalau macam dah boleh klon biji mata, kenapa nak kena colek budak nak korek biji mata dia? Betul tak? So benda ni dia ada jugalah kebaikannya. Dia tak semestinya bawa keburukan. So tapi kalau ikutkan, keburukannya lagi banyak So risiko sebab boleh jadi cacat, boleh jadi
Macam-macam lah, kesian kan budak. Tahu-tahu mati. Okay. Jadi pada pandangan saya lah, dalam Islam pun ada mengatakan teknologi sekarang ni semakin berkembang pesat. Jadi tidak semualah dalam Islam ni, patutnya tidak semua yang semakin maju. Kita sebagai Islam tidak boleh ikut sewenang-wenangnya. Kita mesti adalah tujuan terhadap apa sesuatu yang kita lakukan dengan perkara tersebut. Sebab kita nak buat something tu mesti kita ada tujuan kan. Takkanlah kita nak clone, kita nak buat eksperimen kat budak ni kita clone je. Clone. Lepas tu dah jadi psikopat. Bila dah jadi manusia, tiba-tiba mati. Kesian budak tu. Setiap nyawa tu bahagia lah. Betul yang bahagia. Dah lah mati dia. Mak bapak dia pun kita tak tahu nak bagi kat siapa kan. Sebab Sebab clone. budak tak ada tak ada nafkah lagi. Jadi kesian lah dekat budak tu. Cuba Encik Pan pandangan. Pandangan saya pula, mungkin keseimbangan sosial antara masyarakat mungkin akan ni lah, akan teruk sikit. Sebab mungkin budak-budak klon ni, dia kalau dia hidup makin lama pun, kalau dia budak-budak lain dapat tahu dia bukan daripada hubungan yang sah, maknanya pertemuan yang tu, mungkin dia akan diejek ataupun akan cakap sebagai anak haram lah. Lepas tu dia akan kesian juga kat budak-budak ni. Sebab dia nak membesar dengan elok pun tak boleh. Sebab dia latar belakang dia orang tak berapa nak tu sangat. Itu pendapat saya. Kesian lah. Maksudnya nanti risiko kena bully tu pun tinggi. Risiko kena beli tu tinggi lah. Lepas tu dia Kesian tu. kesian. Emosi budak tu pun mungkin terganggu. Mungkin dia tengah belajar terganggu. Walaupun sebenarnya perklonan ni mungkin sama muka dia macam mak dia. Jadi aib muka mak dia pun mungkin akan terkesan jugalah bila dia ejek dengan rakan-rakan sekelasnya. Betul. Lagi satu, mungkin kecacatan tadi. Mungkin efek kecacatan tadi boleh menjejaskan mental dia. Bayangkan kau pergi sekolah, mata sebelah atas sebelah bawah. Tak betul. Kesian tak tu. So benda ni memang kena limitkan lah untuk nak buat benda ni. Jadi kita tak boleh nak biarkan Ni terus berlanjutan. berlanjutan. So kita kena kawal. Serta-serta doktor ni kalau dia nak buat ni kena ada permission daripada macam tu. Jadi janganlah kita melanggar hukum kekuasaan Allah Ya. Betul. Allah dah tetapkan kita ni ada batas dia. Kita tak boleh lah ambil kerja yang Allah lakukan. kita ni jangan nak jadi Tuhan sangat. Sedar diri lah. Kita ni sedar diri lah. Kita ni makhluk Dalam surah Az-Zariyat pun dah cakap lah, Allah ciptakan jin dan manusia ni hanya untuk beribadah kepada Allah. So kita balik kepada tujuan kita lah, beribadah kepada Allah. So kita tak payahlah nak ekstrim sangat sampai kita nak jadi Tuhan buat manusia-manusia ni. Kita sebagai hamba dia, kita hanyalah lakukan apa yang disuruh dan meninggalkan segala larangannya. Saya pun pernah dengar dekat TikTok lah, saya terbaca masa scroll tu mengatakan orang besar ni menganggap tuan manusia ni haram lah. Sebab dia melawan takdir perkataan Allah SWT. Betul? So cakap kodok yang pedal ni, kalau nak cakap bentuk yang budak klon ni pun tak tentu lagi. Sebab roh dia pun tak tahu budak ni pun macam mana. Sebab kita kan klon kan. Saya cakap tadi. Mana tahu ada badan ni. Badan tak ada apa-apa dalam tu. Tak ada apa-apa. Jasad saja. Badan saja. Hatta jiwanya pun tiada dalam badan tersebut. Rosak lah masa depan ni. Sebab kalau ada roh lain-lain, tiba-tiba tangan sebelah pendek sebelah panjang, jadi dia punya tempoh jangka masa nak hidup tu pun batal lah. Itu bukti daripada orang. Betul. Sebelah kaki pendek, sebelah kaki panjang, macam mana? Ada kelebihan masing-masing kan. Ya, betul. Nampaknya kita sudah membincangkan dari aspek saintifik, dari keadaan perspektif agama Islam. Jadi bagaimana dengan pandangan peribadi masing-masing? Apakah teknologi untuk pengkeluaran manusia ini masih diperlukan? Macam mana? Perlu diteruskan. Macam mana? Jadi
Cik Fala. Bagi saya kalau nak diteruskan dia kena ada, bukan nak diteruskan, kena ada ni lah, step-step yang sangat panjang lah untuk buat. Sebab satu takut, satu yang tadi saya cakap, ketidakseimbangan sosial tu mungkin akan bertampak teruk dekat dalam masyarakat kita. Lepas tu kalau nak buat juga kena ada step-step yang teratur dan baik untuk mengkeluarkan manusia ni. Itu pendapat saya. Awak pula dulu? Macam saya, apa yang saya cakap tadi, tidak semua teknologi yang berkembang pesat sekarang kita patut ikutlah. Kita perlulah berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, lakukan apa sahaja yang boleh, tapi janganlah melanggar perintah Allah. Okey, pada pandangan saya lah kan, secara saintifik dan teknikalnya benda ni banyak kebaikan untuk bahagian tertentu lah. Contoh macam bahagian doktor-doktor sakit kan, dia ada kelebihan untuk dia. So benda ni kita kena perhatikan dia. Kita jangan biarkan dia menyebar luas. Jangan sampai dapat ke orang jahat dia pergi clone budak ni, lepas tu dia buat pelik-pelik dekat clone, salah guna. Okay. So basically pada pandangan saya, boleh teruskan tapi ada prosedur dia lah. Kita kena perlu diperhatikan, perlu didetailkan dia. Okey. Nanti Terima kasih kepada semua ahli yang kita pada hari ini. Kita telah membincangkan pelbagai sudut pandang tentang perkembangan manusia dari sains hinggalah perspektif Islam. Okey, apa yang jelas perkembangan manusia ini masihlah jadi isu yang kompleks sukar dan ia memerlukan pertimbangan yang mendalam untuk diteruskan. Kepada para pendengar, apa pendapat anda? Apa kita kita tutupkan majlis kita oleh podcast kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma firli dzunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma minal masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Ini pada para pendengar dan penonton, jangan lupa tinggalkan komen dan idea anda di kolom komentar kami. Okay. Terima kasih kerana telah mendengar. Dadah.